Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan mohon keampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekejian diri kita dan kejahatan amalan kita sendiri. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang esa tidak ada yang menyekutuinya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula selawat dan juga salam ke atas junjungan kita dan penolong kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah, dan ke atas keluarga baginda dan kepada pengikut-pengikut baginda yang setia sehinggalah ke akhir hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-32 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, qalu, malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan lagi di dalam surah Taha ayat 25 sehingga 28,
daripada 135 ayat pada juzuk yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi shrah li sadri. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya untuk kita menolak maksiat, dan juga tiada kekuatan untuk kita melaksanakan taat melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu daripada taman-taman syurga Allah. Maka besar harapan kita, kalau di dunia lagi Allah sudah menerima dan mengizinkan kita untuk berada di dalam taman-taman syurga Allah seperti mana majlis ilmu kita pada pagi ini, moga harapan kita, moga-moga Allah pilih kita juga untuk berhimpun dan bersama di dalam syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi muslimat, bahagian muslimat, dan juga ahli jawatan kuasanya yang menjayakan program ilmiah di sini, yang amat disanjungi guru-guru agama, ustazah-ustazah yang hadir. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ibu-ibu, pemudi-pemudi dan adik kakak sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Baik, perbahasan kita, tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan mahalnya hantaran. Kan? Mahalnya wanita kerana malu. Baik, mahalnya wanita kerana malu. Berdasarkan pada tajuk ini, ada dua poin besar atau dua tajuk yang besar daripada satu tajuk. Tajuknya satu tapi saya nampak dua. Mahalnya wanita kerana malu. Yang pertama, mahalnya wanita tu, wanita tu sendiri, tajuk dia. Yang kedua, malu tu sendiri. Baik, Allah sebut di dalam suratul Naba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Dan kita semua pun sedia maklum, asal penciptaan itu daripada tok kita Nabi Adam alaihi salam. Kemudian barulah membawa kepada Siti Hawa. Kan? Jadi maksudnya Allah jadikan kehidupan ini berpasang-pasangan, ada lelaki dan ada perempuan. Kenapa Allah jadikan berpasang-pasangan? Kerana saling lengkap melengkapkan, saling lengkap melengkapi, atau dengan kata lain lagi, saling perlu memerlukan. Kerana kalau semata-mata dengan Nabi Adam sahaja belum cukup kuat, maka dihadirkan pasangan bagi Nabi Adam itu akan Siti Hawa untuk melaksanakan kerja-kerja yang diperintahkan Allah oleh Nabi Adam itu sendiri. Maka mesti ada supporter dia, mesti ada tulang belakang dia, mesti ada yang membantunya. Sebab itulah dijadikan Siti Hawa itu daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Saya tak tahulah, tapi ada sahabat saya ustaz
ustaz jugalah, dia bagi tahu, dia kata, kalau nak tahu pasangan kita tu berapa orang, kira tulang rusuk. Dia kata, kalau dia kata, kalau tak cukup 4, maknanya 4 lah tu, dia kata. Kira-kira satu je lah. Tak tahu, malam saya tak pernah kira lah pula. Tapi entah betul tak di kelentong saya ke apa, tak tahulah. Itu sikit lah kan. Baik, lelaki, perempuan. Baik. Dan perempuan itu tak boleh, kenapa hikmah dijadikan wanita itu selepas dijadikan Nabi Adam, ataupun juga dengan kata lain dijadikan wanita itu daripada tulang rusuk Nabi Adam. Maksudnya seperti mana yang Allah sebut di dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maknanya lelaki itu menguasai atau memimpinnya akan perempuan itu. Kenapa perempuan itu perlu dibimbing, perlu dipimpin? Kerana perempuan ini, kata Nabi, dijadikan daripada tulang rusuk yang sifat tulang rusuk itu bengkok. Kan? Tulang rusuk itu bengkok. Lagi dibiar makin bengkok. Ngaku pun. Tapi kalau ditahan, nak ditegakkan, takut patah. Itulah wanita, atau itulah perempuan. Jadi sebab itu perempuan dia tak boleh berdiri sendiri. Terimalah hakikat, wahai kaum Hawa, bahawa kalian mesti memerlukan orang lelaki untuk memimpin kehidupan ini. Jadi jangan dengar budaya barat hari ini ataupun fahaman-fahaman daripada orang putih ke, orang bukan Islam ke, kafir yang kata kita orang perempuan boleh hidup tanpa lelaki, kan? Kerana itu sebenarnya bercanggah dengan sunnah dan bercanggah dengan hukum hakam agama. Kalau benar perempuan itu boleh hidup dengan sendiri, maka nescaya Allah jadikan Hawa itu daripada sendirinya, bukan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Jadi jangan melawan hukum alam atau melawan hukum Allah yang telah Allah tetapkan. Jadi sehebat mana pun kita, terimalah kenyataan bahawa kita tetap memerlukan pasangan. Sebab tu di awal kuliah tadi saya sebut, Allah ada sebut dah, Allah khalaqakum, kan? Allah ciptakan kita ini zaujan, iaitu secara berpasang-pasangan, perlu memerlukan. Begitu juga orang lelaki sendiri pun, walaupun dia sembang kemas, tepuk meja terbalik cawan, dia tetap memerlukan seorang wanita. Betul? Sebab apa? Betul. Sebab apa? Sebab dia takkan terlahir kalau melainkan daripada wanita juga. Sehebat mana pun seorang pejuang agama ke, panglima perang ke, sehebat mana pun dia, lahir daripada seorang wanita, seorang perempuan. Tu mak saya ada di belakang. Ada. Kan? Semalu lah mak saya semua tengok. Kan? Tu maknanya gitu. Okey, baik. Itu berkenaan dengan wanita lah, yang berkait dengan perempuan. Kemudian kita nak bahas tentang masalah malu. Tentang masalah malu. Ya. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, Nabi menyebut bahawa al-imanu bid'un wasittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Iman memiliki lebih daripada 60 cabang. Maknanya kalau nak bahas tentang iman ni, dia ada 60 cabang ni. Cabang-cabang iman tu. Maknanya nak betul-betul iman tu sempurna, ada 60 lebih perbahasan, tajuk yang perlu dibahaskan untuk menyimpulkan kesempurnaan iman tu. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu salah satu cabang daripada 60 yang banyak-banyak tadi tu. Jadi salah satu.
Sebab itu kaitan malu dengan iman tu suatu benda yang berkait rapat. Bermakna bila seseorang itu hilang dah rasa malunya, bererti juga hilanglah sebahagian daripada cabang imannya. Maksud bila hilang cabang imannya, maka imannya berkurang. Bila apa kesan daripada iman berkurang? Iman ni maksud apa? Apa makna iman? Apa maksud iman? Kepercayaan. Bila hilang salah satu cabang iman, bermakna hilanglah salah satu kepercayaan dalam hidup dia. Kepercayaan pada siapa? Kepercayaan kepada Allah. Sebab tu minta maaf cakap lah. Apabila kita nak kaitkan dengan tajuk kita ni lah, sebab tajuk ni berkenaan dengan wanita. Jadi kalau asyik kena kat wanita je, siapa subuh tajuk ni? Jadi sebab tu bila wanita, perempuan, dia dah hilang rasa malu dia, kita tengok sifat diri dia tu seolah-olah macam dah tak percaya ke Tuhan. Dia hilang. Contoh. Kadang-kadang berlakulah sedikit perselisihan antara dengan suami. Benda ni normal. Malah kalau kita baca sirah baginda Nabi kita, ada ketika juga isteri-isteri Nabi, dia ada cakap apa? Selisih sedikit dengan Rasulullah. Itu tarik isteri Nabi tu. Kan? Apatah lagi isteri ustaz. Kan? Isteri Nabi. Kan? Dia ada selisih. Sampai kan Sayyidatina Aisyah, dia pernah berselisih dengan Rasulullah. Sampaikan bila berita tu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni siapa? Sayyidina Abu Bakar ni ayah kepada Sayyidatina Aisyah. Maknanya ayah mertua Nabi. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi. Jadi bila sampai berita tu pada Sayyidina Abu Bakar, marahnya Sayyidina Abu Bakar pada anak dia. Sebab apa? Sebab dia bersikap begitu kepada Nabi Allah, yakni Rasulullah. Tu kata orang perempuan ni hebat dia. Kan? Padahal suami tu Nabi dah. nak ceritanya. Tu kata orang perempuan ni. Tulang yang bengkok tadi Nabi sebut tu. Jadi marah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Nabi kata, panggillah satu orang yang boleh orang cakap apa, menyelesaikan masalah kita berdua, menjadi orang tengah lah. Kan? Maka nak dipilihnya Sayyidina Abu Bakar. Kan? Pilih. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tengok yang sebelah ni Nabi, yang sebelah ni anak dia. Dia nak bela siapa? Pastilah dia akan bela Nabi. Sebab dia lebih kasih kat Nabi. Kan? Begitu. Tapi benda-benda macam ni sekadar kisah untuk kita ambil teladan. Bukan nak kata isteri Nabi pun macam ni. Bukan. Tidak. Sebab apa? Sebab sebaik-baik wanita itu adalah daripada ummahatul mukminin. Ya, ibu-ibu orang beriman, atau dengan kata lain isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pernah ada satu kisah lagi, ada sifat cemburu. Memang yang sebenarnya cemburu ni adalah sifat orang lelaki sebenarnya. Kan? Tetapi dia jadi melekat dekat orang perempuan. Nak macam mana? Memang Allah aturkan begitu dah, kan. Jadi satu hari Nabi duduk dekat rumah Sayyidatina Aisyah. Lepas tu ada isteri Nabi yang lain masakkan satu lauk kegemaran Nabi. Kemudian isteri Nabi suruh khadam dia punya ahli khidmat dia, untuk hantarkan lauk tu dekat rumah Nabi. Yang waktu tu rumah Nabi tu rumah Sayyidatina Aisyah yang Nabi duduk. Bila sampai, Nabi pun ambil lah lauk tu. Nabi kata, lauk kegemaran. Nabi sonok lah lauk kegemaran Nabi. Sayyidatina Aisyah tahu. Dia pun tengok, apa tu? Lauk ni kata. Kan? Sayyidatina Aisyah tolak mangkuk tu sampai jatuh. Lauk tu habis, jatuh. Tapi tengok sifat Nabi kita. Kalau kita gitu kan. Ni lauk elok-elok pergi campak apa? Nabi tidak gitu. Habis Nabi buat apa? Nabi cuma senyum. Nabi kutip balik lauk tadi tu yang bersepah tadi tu, sambil Nabi kata, ada orang dah cemburu, dia kata. Tu sweet Nabi. Kan? Tu nak cerita. Jadi memang sifat tu ada orang perempuan.
Jadi benda tu tak pelik lah. Memang Allah jadikan begitu dah. Orang panggil apa? Default setting. Tapi nak ceritanya macam mana kita nak kawal dia, supaya jangan sampai kita hilang pertimbangan, sehingga kan kita hilang rasa keyakinan dan kepercayaan kita pada Allah. Kadang-kadang berselisih. Biasalah. Bak kata Piramli, lidah dengan gigi pun boleh tergigit kan. Padahal hidup lama mana tak pernah berpisah. Bekerja sama mulut. Bila nganga, lidah keluar, tutup, lidah masuk kan. Tak kena, pup, tup, tup, tergigit. Terkena juga. Apatah lagi hubungan suami isteri yang bukan kita membesar bersama daripada kecil kan. Bila dah besar ni lah baru nak bercinta dan sebagainya, akhirnya kahwin. Tapi yang peliknya, masa belum kahwin semuanya indah kan. Apa pun indah. Kentut pun dia kata wangi. Kan. Masa tu kan, tengah makan sekali kerja, tepui. Apa tu? Oh sorry, air terkentut kata. Allah, sedapnya bunyi kata. Rasa macam nak buat rintun. Kan? Masa cinta. Anak 4 orang dah. Try kentut sekali atas katil. Dia tergajang jatuh katil. Jangan buat pasal. Jadi kadang-kadang selisih punya selisih, mulalah kan tak? Itulah penting ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Bila selisih-selisih saya tengok. Ni kita bukan nak menangkan siapa lah, tapi boleh tengok dalam realiti siapa yang lebih bercakap dan siapa lebih diam. Atau cakapnya sedikit. Cepat mengaku. Laki kadang cakap sepatah dua, yang dia punya huraian siap dengan syarah, siap dengan apa. Gini. Suami kata, awak pergi dah kuliah 2 hari tu, tajuk apa? Mahalnya wanita kena malu. Kan? Awak tak dengar ustaz ngajar gitu, cakap gini-gini ni, jangan tinggi-tinggi suara dengan suami ni. Kan? Kata nak jadi wanita solehah macam mana gini ni. Kan? Dah awak seorang je yang soleh. Dia jawab. Betul tak? Nak? Tak baik tu cakap macam tu kan, nanti kan awak tak dengar ke? Hadis Nabi kata, waktu Nabi Isra' wal Mi'raj, Nabi kata, aku lihat di dalam neraka yang banyaknya penghuni neraka itu dari kalangan wanita. Yelah awak seorang je masuk syurga. Dia bantai gitu, senyap tu tok lelaki. Tak kata apa. Kan? Lah kali start motor, belah pergi kedai tom yam. Sebab kedai tom yam panggil abe, nak makan apa be? Dia panggil be terus beruang. Ingatkan selesai dah, rupanya dia kejar sampai kedai. Payah macam ni. Tu kata takut bila kita waktu tu dia marah. Sebab tu Nabi pesan, bila marah, kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau duduk pun bebel lagi. Duduk dah ni. Nabi kata kalau duduk pun marah lagi, baring. Tapi tak tahu baring tu lut tak lut, takut dah baring. Cakap lagi, la ilaha illallah. Nak diterkam dengan bantal, takut mati pula. Tapi itulah dia, maknanya begitu. Nabi tahu dah, Nabi cakap lama dah, 1400 tahun dulu dah. Jadi kalau kita kawalkan, paling-paling tidak beginilah, jangan sampai emosi nafsu tu mengawal kita. Lepas tu saya ada belajar satu benda yang bernilai dengan seorang guru, nama dia, saya panggil dia Abu Ya di Kelantan. Masa saya pergi ziarah beliau lah, dia kata dia ilmu ni dia ambil daripada guru dia. Dia kata kita ni dalam diri kita ni ada yang dipanggilnya hati, ada yang dipanggilnya akal, ada yang dipanggilnya roh, dan ada yang dipanggilnya nafsu. Ada 4 ni kata. Okey. Yang pertama tadi saya sebut apa? Hati. Hati ni dia tempat merasai. Dia tempat perasaan. Contoh kita hati kita ni tempat memilih. Kita nak milih sesuatu, kita ada pilihan mengikut hati kita. Kita nak pilih apa kan? Yang kedua, akal. Akal tu tempat berfikir untuk menolong si hati ni.
Hati tadi untuk nak memilih. Kita nak pilih apa? Nak pilih makan nasi lemak ke roti canai. Kan? Jadi akal difikirkan mana lebih kenyang. Kan? Mana lebih, orang cakap apa? Puas hati lah sebagai contoh. Ataupun harga mana lagi murah. Kita nak cari murah je. Yang ketiga apa? Roh. Roh ni dia berkait dengan jiwa. Jiwa yang selalu berkait dengan roh ni hal-hal akhirat, hal-hal ibadah dan sebagainya. Yang terakhir, nafsu. Nafsu ni dia berkait dengan emosi yang sebenarnya. Emosi. Kadang-kadang makan tu dari segi hati dah pilih. Contoh nasi lemak. Dari segi akal, dia pun akal tu dah fikir habis dah bahawa nasi lemak ni berbaloi daripada makan roti canai. Nasi lemak ni, nasi dia kenyang lah, boleh tahan mungkin sampai tengah hari. Akal dah fikir gitu. Hati pun dia tilik dengan hukum hakam agama. Nasi lemak ni halal, tak ada masalah, boleh makan. Sampai kat emosi ni kadang-kadang gagal. Kenapa? Dia kata nasi lemak ni pedas sangat lah pula. Dia ada je, dia akan mencari satu benda yang menyebabkan emosi dia tak suka ataupun tak tenang. Sebab tu kata Abu Ya, satu hari dia ada mempunyai masalah. Kan? Dia ada masalah. Contoh masalah apa kita nak buat contoh? Masalah kewangan, katakan contoh. Kita nak beli sesuatu. Kita nak beli ataupun kita nak mengharapkan satu, kalau contoh orang perempuan lah, kan, nak beli handbag, contoh kata nak beli handbag, kan. Okey. Sekarang ni dia pun mengadu sebab suami dia tak nak belikan handbag baru kat dia. Kan? Tak nak belikan handbag yang baru kat dia. Pun dia pun mengadulah, dia sakit hati dengan suami dia. Pun mengadu kepada guru. Wahai guru, aku ni sakit hati. Kenapa sakit hati? Sakit hati dengan suami. Guru tu jawab balik apa? Dia kata yang sebenarnya yang kamu sakit tu hati atau emosi. Yang sebenarnya bukan masalah hati, tapi masalahnya emosi. Sebab apa emosi? Emosi tu kehendak tadi tu. Bila kamu berkehendak sangat-sangat kepada handbag, sehingga membawa kamu ke jadi benci pada suami kamu. Jadi tak suka dengan dia. Kalau kamu boleh buang emosi tu, orang cakap apa, keinginan, kehendak tu, okey, kita masukkan satu yang positif. Tak apalah. Mungkin suami aku ni ada nak pakai duit kot lain, kot yang lebih utama, lebih penting. Mungkin handbag ni lain-lain kali boleh beli waktu lain. Jadi tak apalah, sementara ni handbag tak ada, pakai bakul mana-mana pun tak apa. Nah, kalau kita masukkan positif punya thinking tadi, pemikiran kita, akal kita, hati kita, kan, emosi tu akan kalah macam tu saja. Akhirnya keadaan akan jadi normal balik. Akan jadi selamat. Jadi yang menjadi punca adalah kerana emosi kita. Kerana kita suka terlalu mengikut emosi. Itu masalah. Betul ke tak? Nampak? Memang kita suka ikut emosi. Jadi apa yang kita boleh buat dalam hidup kita ni, kontrol emosi tu. Kalau rasa emosi tu mengganggu, buang dia. Buang emosi tu. Sebab emosi tu sekadar makhluk yang hanya duduk untuk mengganggu yang lagi tiga. Jadi hati terganggu, roh terganggu, akal terganggu. Padahal tiga ni semua baik. Hati baik, akal baik, roh baik. Tapi sebab satu ni, nafsu tadi ni, iaitu yang dikawal oleh emosi ni. Sebab dia satu ni, dia boleh merosakkan lagi tiga. Bila emosi terganggu tadi tu, nafsu, sebab dia fikirkan sakit hati ni sangat pada suami ni tadi, akhirnya dia hilang akal pertimbangan. Itu yang dia cakap kot suka, sampai dia tak fikir dah dengan siapa dia bercakap. Kan? Sehingga kan bila kita sudah menikah, taat dengan suami tu lebih tinggi daripada taat dengan ayah sendiri. Kan? Sebab syurga bagi seorang isteri di bawah tapak kaki suami dia. Sebab tu Nabi kata, seandainya kalaulah manusia itu boleh sujud pada manusia, nescaya aku dah perintahkan bahawa perempuan-perempuan sujud kepada suaminya.
Makna nak cerita taat pada suami tu. Tapi bila kerana emosi mengawal diri dia, nafsu tadi kawal, hilang lagi 3 ni. Akal hilang pertimbangan, hati hilang, roh hilang. Dah jadi tak macam, itulah yang saya sebut tadi, bahawa wal haya'u nisful iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Bila hilang sudah rasa malunya, dia tak kira siapa-siapa dah, kan? Dia akan bercakap dengan suami dia dalam keadaan yang dia tak fikir apa dah. Ikut dia je. Sebab setan pun dah. Setan pula duduk tepi kipas, bubuh lagi. Hang tak ingat yang tahun lepas punya. Dia ungkit yang dulu-dulu. Sungguh ni Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata dalam hadis, sehingga kan apa sahaja kebaikan yang kamu pernah buat pada dia, disebabkan satu saja kesalahan dan kesilapan kamu, wahai lelaki, suami, dia tak nampak kebaikan yang lain, dia nampak satu tu yang besar. Padahal tersilap sekali je, kan? Tertengok janda sebelah, tertengok dia punya ungkit. Oh jangan, jangan. Tu. Jadi jaga malu, mahalnya wanita itu dengan sifat malu ni, maka jaga. Hari ni orang mahalnya wanita bukan orang letak pada malu, tapi orang letak mahalnya tu tadilah macam saya sebut di awal tu, mahal dari sudut hantaran. Macam kadang-kadang nak menikahkan anak ni macam nak jual anak pun ada. Sebenarnya mahalnya seorang perempuan bukan kerana kecantikannya, bukan kerana maharnya ataupun mahal hantarannya, tapi mahalnya kerana sifat malunya. Ni nak letak anak sampai harga 10,000 atau lebih ke 15,000 dan sebagainya. Tapi anaknya sendiri pun kadang-kadang tak menjaga ikhtilat, tak menjaga hubungan dengan lelaki. Sebab tu kadang-kadang kita ni di zaman akhir ni kadang-kadang dia terpaksa lah kena korban lebih. Kena korban lebih. Dalam hadis Nabi kata yushikul umamu, apabila tiba satu zaman itu, akhir zaman ni, harta yang paling bernilai ialah seekor kambing. Ada setengah riwayat kata kepala kambing. Yang dibelanya sendiri. Wa mawaqi' al-qatri, dan dia bela dia pula di atas puncak-puncak bukit atau di pedalaman-pedalaman. Kenapa Nabi sebut itu? Yang pertama dari sudut makanan. Makanan kita di akhir zaman ni sehingga kita tak dapat nak yakin betul-betul makanan tu betul-betul halal atau tidak. Tadi baru aja kawan hantar dalam WhatsApp viral, ayam dia sembelih, balik tengkuk kerak campak, balik tengkuk kerak campak. Kan? Ayam tu tak dan pusing-pusing untuk nak habiskan nyawa dia sendiri, dan campak-campak dalam bakul. Lepas tu bakul tu pula campak pula dalam air panas. Jadi ayam tu mati sebab air panas ke atau mati sebab sembelih? Dia mati sebab air panas. Mati sebab air panas tak jadi dah, dia haram, dia jadi bangkai. Sebab yang halalnya mesti dimati sebab sembelih. Jadi makanan. Lepas tu sehingga Nabi kata harta yang paling bernilai bagi seorang Islam di akhir zaman ialah kambing yang dibelanya sendiri. Tu kiasan Nabi, contoh. Nabi nak bagi satu contoh. Maknanya binatang kena bela sendiri. Itu satu. Nak cerita bab makan tadi tu. Kemudian Nabi kata mereka ni belanya di puncak-puncak gunung, Sya'fal Jibal wa mawaqi' al-qatri, dan di perkampungan yang pedalaman. Maknanya Nabi nak maksudkan duduk tempatnya tu jauh daripada orang. Puncak bukit, di kampung pedalaman. Nabi kata di hujung hadis, yafiru bidinihi minal fitan. Mereka duduk jauh-jauh daripada orang tu kerana nak jauh daripada fitnah di akhir zaman. Ni memang realiti lah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Memang Nabi pun dah sebut dah, tak dapat tidak lah, kan? Saya terpaksa maklumkan jugalah bagi tahu. Kalau kita duduk di belah yang bandar-bandar dan pekan-pekan ni, memang susah untuk membentuk akhlak seseorang, apatah lagi anak perempuan. Kerana kita sendiri pun hari ni kes bukan gadis-gadis saja, mak-mak orang pun pelik-pelik dah hari ni, kan? Suami pergi kerja, bawa Grab, jual bawa orang lah, buat food panda ke apa tu kan. Bini kat rumah main Facebook, chatting dengan bangla mana tak tahu. Siap jemput datang ke rumah. Habis, betul ni cerita benar.
Ingat tak? Tu. Lepas tu, itu satu, ada yang pelik-pelik buat video TikTok. Makcik lah, joget pula depan jeng. Ada nari pula dia. Padahal kita tengok usia dah. Inilah hilang rasa malu dah. Tak tahu kenapa sampai jadi macam tu kan. Zaman hari ni. Ini zaman dia. Jadi nak mencorakkan di tengah hiruk pikuk. Sebab apa? Sebab hari ni orang kata itu trend. Ini trending, ini gini. Bila kita tak masuk trend, dia jadi macam kita ni ketinggalan zaman. Tapi itulah dia. Sebab tu Nabi kata, wasayaudu kama bada'a ghariban. Islam ni akan kembali ganjil. Sebab apa maksudnya Nabi? Kalau betul kamu nak ikut Islam, kamu akan jadi orang yang ganjil daripada orang lain. Jadi pelik. Orang lain semua sibuk dengan sosial apa semua, kita tidak. Orang semua sibuk dengan trending, kita tidak. Hari ni dari sudut berpakaian. Kan? Bahaya kalau orang perempuan berpakaian yang bertabaruj, yang berlebih-lebihan, dengan warna yang terang-terang, dengan corak yang ni macam-macam, dengan manik-manik apa semuanya, betul tak campur lagi dengan wangian-wangian, sehingga menyebabkan bila lalu di hadapan lelaki sampai toleh ke arah dia. Maka ini semua perempuan-perempuan yang tadi Nabi sebut, yang aku lihat di dalam neraka itu ramai dari kalangan wanita. Inilah antara punca dan sebab dia. Sebab tu kena jagalah perkara-perkara ini. Batu yang paling terbaik lah sebenarnya. Tapi tak apalah, selagi mana tak sampai tahap melampau, tak apa lagi. Tapi paling terbaik pakaian wanita itu serba hitam. Sebab kenapa hitam? Kenapa pakaian yang diajar? Cuma orang Arab hari ni pun tak boleh pakai mana tak. Cuma dari asalnya yang Nabi ajar begitu. Pakaiannya hitam, keseluruhan. Sebab apa? Yang pertama, warna hitam, warna yang kusam. Bukan warna yang jadi tarikan. Satu. Yang kedua, warna hitam, warna yang kelat, yang bukan kelat tu rasa apa? Kelam, gelap, gelap, warna yang gelap sehingga menyebabkan jadi tertutup aurat dia dengan baik. Kalau warna yang terang-terang ni, hati-hati, jaga-jaga. Minta maaf cakap lah. Contoh macam masalah tudung. Kadang-kadang ada kita, bukan kita lah, ibu-ibu lah, pula saya lelaki. Pakai tudung yang warnanya cerah, contoh putih ke apa, tak ada masalah. Tapi pastikan kainnya tebal. Ini kadang kain dia jenis kain nipis, sehingga boleh nampak dia punya getah rambut kat dalam. Getah rambut warna pink, kan? Lepas tu dia pakai tudung, tapi getah rambut nampak. Soalan, kalau getah rambut nampak tak? Bermakna warnanya boleh tembus. Jadi banyak orang perempuan dia salah faham. Dia kata saya dah pakai tudung. Tu masalah ni. Islam tak mewajibkan pakai tudung, betul tak? Islam mewajibkan tutup aurat. Cuma salah satu alat untuk tutup aurat bahagian kepala ialah tudung. Tapi tak semestinya tudung. Pakai kotak pun boleh. Cuma orang kata gila lah. Kata pelik. Semenjak balik pada kuliah hari tu pelik. Pakai kotak pula dah. Kan? Kotak lubang mata. Yang pentingnya tutup. Betul, kadang-kadang itu bila ditutup dengan kotak, walaupun orang kata gila, tapi tak nampak rambut. Ada pakai tudung tapi rambutnya nampak. Jadi mana yang lebih menepati syarak sebenarnya? Jadi esok pakai kotak dah. Itu nak ceritanya dah. Itu kena faham di situlah. Lepas tu hari ni jadi trending yang Nabi kata akhir zaman nanti kamu akan ikut orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal kata Nabi. Kemudian sahasta demi sahasta. Sahasta ni dari sini sampai sini kan. Sejengkal macam ni, satu macam ni. Apa maksudnya Nabi? Apa kiasnya daripada hadis tersebut? Bila Nabi kata kamu akan ikut mereka sejengkal demi sejengkal, itu maksudnya sedikit-sedikit. Bila sampai tak cukup dengan sikit-sikit, kamu ikut dia semakin lama, sedar tak sedar kamu dah ikut dia banyak-banyak. Mula ikut sikit-sikit je, lama-lama dah jadi banyak-banyak. Tudung, orang cakap apa, tudung ni memanglah orang perempuan ni sifat dia suka nak nampak cantik. Memang sifat dia macam tu.
Lepas tu orang lelaki dia bukan jenis macam tu. Dia baju butang tak cukup pun dia pakai juga. Seluar zip rosak dia pakai lagi. Dia bukan kisah sangat. Janji boleh pakai sudah. Tapi orang perempuan ni kira habis matching tak matching. Warna tudung dengan baju sama. Dengan payung pun kena sama. Jadi bila dia nak dinampak cantik, boleh. Islam tak larang, tapi jangan sampai melebih-lebih. Dan sepatutnya yang patut kita nak hias sungguh-sungguh nu dalam rumah. Luar rumah ni biasa-biasa sudah. Bisa-bisa sudah. Dalam rumah jangan. Mata lentik gini. Nampak? Lipstick tebal macam ni, bibir asal kecil jadi besar. Sampai suami balik, keluar balik dia. Takut dia. Dia kata, ada apa pula dalam rumah ni? Tak pernah aku jumpa lagi. Tu, itu yang sepatutnya. Kan? Tapi kita minta maaf lah kadang-kadang. Yalah, suasana masyarakat ni lah. Sepatutnya nak memanglah keadaan zaman hari ni. Sampai Nabi kata, yafiru bidinihi minal fitan. Mereka lari untuk selamatkan diri daripada fitnah-fitnah di akhir zaman ni. Kan? Kalau kita hidup dalam masyarakat di luar ni kadang payah sikit lah. Kan? Tapi kalau mampu, larilah ke pondok-pondok, ke pedalaman ke sikit, supaya jangan campur dengan orang sangat. Tapi kalau tak mampu nak buat begitu, duduk juga di tempat bandar di ni, tapi iman kena kuat sungguh. Bagi lagi nak didik anak-anak tu. Tu yang situ. Kadang-kadang kita bahagian orang dewasa ni mungkin kita dah cakap apa tak ada apa sangat, ni bagian anak ni. Kadang-kadang tu dia berfashion tudung ni, pusing kat sana, masuk kat sini, buh kat atas, jerut sini. Lah kali tak dia menapah. Coba. Kadang over sangat. Yang sebenarnya, jaga ni anak-anak perempuan tolong pesankan, sampaikan kain tudung, ekor tudung ni kena tutup bahagian dada. Kadang-kadang dia lipat naik atas. Situ yang jadi akhirnya bahagian dada ni akan terbuka. Tu bahaya. Kan? Jadi biar dia jatuh ke bawah. Kan? Nak silang satu tak apalah. Tapi ada juga bahagian tertutup. Supaya dia menutup bahagian hadapan. Lepas tu kalau betul-betul ikut agama tu yang Nabi kata tu. Nak ikut agama di akhir zaman ni macam menggenggam bara api. Kalau nak komplain banyak benda. Banyak benda tak kena dengan kehidupan kita zaman hari ni. Bagi contohlah yang bekerja penjawat awam ke apa, unit uniform macam polis ke apa kan, tudung buat masuk dalam baju. Macam mana? Tak boleh sebenarnya. Nurse. Tu yang ramai orang suka pergi hospital tu. Bukan sakit sangat. Tapi nak jumpa nurse. Tu kadang. Tu jadi masalah. Jadi masalah. Sebab tu benda-benda macam ni lah dia jadi hilang sudah rasa malu. Tak tahulah macam saya sendiri orang lelaki pun kadang-kadang kalau pakaian kita macam nipis-nipis pun kita dah rasa macam kekok. Kok lagi orang perasan nak kita punya apa seluar ke apa kan. Tu rasa macam tu. Tapi kita pelik tengok orang perempuan dia boleh pakai seluar jenis ketat tu. Nak sarung pun susah. Tu agak kalau nak pergi tandas macam mana? Belum sempat buka lagi habis dah. Kan? Tapi pelik dia sanggup. Ni sebab apa? Malu tadi. Sebab apa? Sebab dia lebih mementingkan supaya orang memandang kepada dia. Daripada mikirkan padahal kalau ikut hidup tu susah juga nak pakai seluar ketat ni tu. Kan? Tapi dia sanggup tak apa susah biar orang pandang. Ni masalah. Yang ni yang kita nak kena kikiskan perasaan begitu. Jadi ubah. Biar suami yang suka pandang kita, bukan suami-suami orang kat luar sana suka pandang kita. Ubah benda tu. Dan itu yang kita kena tanamkan dalam diri dan masyarakat kita, orang perempuan dan juga ahli keluarga kita lah, khususnya anak-anak perempuan kita. Lepas tu kadang-kadang menjaga anak perempuan ni susah. Bukanlah susah sebenarnya, orang lelaki pun susah juga. Cumanya sebabkan orang perempuan ni banyak pantang larang dia. Sehingga kan dalam satu riwayat kata orang perempuan ni ada lebih kurang 70 ekor iblis ikut dia. Seorang perempuan 70 ekor duduk keliling. Kan? Duduk kat bahagian-bahagian anggota badan dia, sehingga kan jadi anggota badan tu jadi tarikan untuk orang lelaki melihat. Sebab tu yang sepatutnya
Kalau ikut Ustazah Asma' pun kata, orang perempuan tak boleh pakai seluar. Walaupun apa jua alasan dengan kata seluar ni longgar, seluar ni besar ke dan sebagainya, macam mana pun keadaan bila namanya seluar, dia akan ikut bentuk kaki. Maknanya dia akan jadi rupa kaki. Dia tetap ada celah. Melainkan kalau seluar tu dipakai dalam, kemudian dipakai kain, itu tak apa. Jadi makna ada kain yang tutup bahagian seluarnya. Tapi kalau contoh sukan, cikgu-cikgu sekolah, minta maaf cakap, kan, mengajar PJ, pendidikan jasmani di sekolah, pakai t-shirt, pakai seluar track. Kalau sekolah rendah, boleh tahan lagi lah, budak-budak tu tak reti sangat. Tapi kalau sekolah menengah, jadi macam mana? Budak-budak tu dah akil balik. Budak-budak lelaki, sebab tu dia suka tengok cikgu dia. Lepas tu kalau PJ dia sonok sangat. Kalau matematik dia malas ngaji. Kan? Jadi akhirnya itu semua sudah berlaku yang dipanggil sebagai muqaddimatuz zina. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wala taqrabu zina. Jangan kamu takrab. Takrab ni maksudnya dekat. Jangan kamu dekat dengan zina. Allah tak kata wala taf'alu zina. Jangan kamu buat zina. Sebab yang sebenarnya asal haram ialah zina tu sendiri. Zina tu yang haram, zina tu yang jahat, zina tu yang dosa. Jadi sepatutnya ayat Allah kata wala taf'alu zina, jangan kamu buat zina. Tapi Allah tak guna perkataan taf'alu. Tapi Allah guna wala taqrab, jangan dekat. Maksudnya walaupun jahat tu tak buat lagi, zina tu tak buat lagi, dekat pun jangan. Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan maksiat ni dia macam magnet, bila dekat dia melekat. Ni satu lagi trending juga. Di mana trending couple-couple zaman sekolah dan sebagainya kan. Ataupun inilah anak-anak kita ni. Kadang-kadang mak pun satu hal juga. Dia tengok anak dia balik seorang, selalu balik dengan boyfriend. Mak pun tanya, dah mana boyfriend? Kita break dah dengan dia, kata. Loh, awak jadi macam tu, mak pula patut bagus dah lah anak tu. Ni loh, kenapa dia macam tu? Elok dah tu. Mak tengok dia anak orang kaya. Ada tak? Kan? Ni jadi masalah. Jadi mak pun jadi pergi support anak untuk supaya berkapal-kapal. Mana boyfriend kamu lah, apalah. Tak tahu. Patutnya larang sehabis-habisnya. Batu orang perempuan, sebaik-baiknya, dia orang cakap apa yang paling banyak duduk di rumah. Bukan banyak di luar. Saya sempat pengalaman pergi ke negara Yaman. Di kota Tarim. Tarim ni tempatnya para habaib. Habib Umar. Kan? Ramailah habib-habib kita. Habib Ali Zainal Abidin pun sebenarnya dari situ juga. Ni semua nasab cucu cicit baginda Rasulullah SAW. Ni semua nasab keturunan Nabi yang ada di sana, di Tarim ni. Masa saya berada di Tarim, kan, sepanjang saya berada di Tarim, nak jumpa orang perempuan, bukan nak jumpa, nak tengok perempuan pun susah. Sebab di Tarim dia dah siapkan ada laluan untuk muslimah. Itu orang perempuan dia boleh lalu, orang lelaki tak boleh lalu. Dia ada lorong dia. Kalau pengajian dia pun asing, ini kelas untuk wanita saja, untuk muslimah saja, ini muslimin saja. Sampaikan pasar pun ada namanya pasar wanita, suq nisa, kan, pasar untuk perempuan. Dalam pasar tu orang perempuan dia boleh pergi, orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh. Kalau dia menyamar pakai niqab tak tahulah. Kali keluar suara, ini berapa? Kan? Tapi nak ceritanya begitu. Bila saya tengok macam ni kan, agak-agaknya ini ikut cara suasana di zaman Rasulullah. Ini walaupun saya tengok negara Yaman ataupun Tarim tu sendiri, kita tengok mundur. Kalau dari segi ekonomi dan duniawi, kita jauh lebih banyak daripada dia. Kita dengan sana mana ada jalan berturap, semua pasir. Rumah dibuat daripada, bukan batu, kita ni batu simen. Rumah dia dibuat daripada tanah. Tanah tu kumpul-kumpul buat ni petak. Kan? Sebab sana dia jarang hujan. Jadi tak apalah dia buat daripada tanah. Kita sini buat tanah. Tengah makan untur gitu. Jiran sebelah nampak, oh tengah makan ke? Dia jatuh sebab hujan kan. Sana jarang hujan. Jadi dia, tapi nak cerita suasana hidup dia, saya duduk seminggu, daripada seminggu 7 hari tu, 2 hari je ada elektrik. Hari bakinya tak ada elektrik. Sana hidup susah. Walaupun saya tengok dunia dia susah, tapi akhirat dia kalah kita banyak.
Akhirat dia A. Dari sudut agama dia jaga betul, kan? Lepas tu satu lagi saya nak tunjukkan juga hebatnya, mahalnya wanita. Jadi mahal macam tu. Habib Umar ada isteri tak? Adalah. Nah, guru-guru kita ni, alim ulama kita ada isteri dia, isteri dia. Dan kalau Habib Umar kita panggil dia Habib, kan? Tapi kalau isteri Habib selalunya orang panggil Hubaba. Gelaran dia. Hubaba. Dan seperti mana Habib Umar seorang pendakwah, isteri dia juga seorang pendakwah. Isteri dia pun menyampaikan dakwah. Dan ketahuilah, isteri Habib Umar pernah datang ke Malaysia untuk kongsi pun ilmu dia, untuk berdakwah. Tapi kita macam tak tahu sangat dan tak dengar sangat. Sebab apa? Sebab dirahsiakan. Dia pernah majlis, Habib Umar suruh isteri dia pergi berdakwah di Malaysia. Isteri Habib Umar datang ke Malaysia, kan? Dengan inilah rombongan apa semua. Dia buat majlis secara tertutup. Dan poster pun tak ada gambar, tak ada apa. Cuma poster dengan tulisan saja, ada majlis bersama Hubaba gini. Dijemput. Dikawal ketat kat depan tu hanya perempuan saja boleh masuk. Yang jaga semua perempuan. Dan dilarang untuk sebarang rakaman apa semua tak boleh. Nah, sebab apa? Sebab inilah mahalnya wanita. Benda bila mahal, nak tengok pun susah. Itu baru mahal. Kalau tengok senang tu kan mahal. Betul tak? Contoh macam kereta Ferrari. Bagi orang lelaki ni kereta lah yang dia rasa power, kan? Kereta mahal-mahal, senang nak jumpa di jalan raya? Susah, kan? Sebab apa? Sebab barang mahal. Begitu juga perempuan yang solehah nak cari di tengah-tengah masyarakat susah sebab barang mahal. Tapi yang ramai, yang ramai ni yang macam tu lah. Yang kadang-kadang kita tengok suasana Allah hari ni dengan alasan sporting, kan? Pergi kerja, waktu rehat boleh naik dengan kereta lelaki lain. Kadang-kadang saya dah tanya suami I dah, Ustaz, dia kata, suami I bagi, dah use. Kenapa bagi pula bini kita bagi orang lain pula, kan? Tu boleh naik dengan lelaki lain, duduk sebelah lagi. Tak? Tu kadang tak jaga. Kalau benda tu keperluan terpaksa, emergency, tu cerita lain. Ni setakat nak pergi makan, dah sampai tak ada kawan perempuan yang lain ke nak pergi sekali, nak pergi dengan lelaki juga. Kadang lelaki tu lelaki orang, perempuan tu bini orang. Itu satu hal, okey lagi lah, tak apalah, pergi makan sekali. Lepas tu sampai kedai makan, duduk sebelah-sebelah, suap menyuap pula. Ni cerita sungguh ni, bukan saya reka, cerita sungguh. Boleh papah gini lah, gurau-gurau bertepuk tampar bahu. Ni apa benda cerita ni? Mana hilang malunya tu? Sebab tu perempuan ni lagi satu lagi. Semalam saya dah cakap apa? Mengamuk lah juga dalam kuliah kan. Ini trending hari ni. Kalau kita tengok di Facebook, orang duk jual, minta maaf cakap lah, orang duk jual apa nama tu, ubat kuat lelaki. Kalau dulu jual ubat tu setakat tunjuk ubat atau ditunjuk pokok yang dipakai tu, herbanya dan sebagainya. Kalau paling-paling tidak pun dia sapu kat tangan gitu je. Lah ni dia pakai perempuan dah. Perempuan pula yang promosikan ubat tu. Nak sampaikan dia kata, semalam saya sampai naik ke langit. Apa benda cerita ni? Cerita hal dalam keluarga kamu nak cerita kat khalayak ramai. Bukan dia cerita kat jiran sebelah. Kalau jiran sebelah boleh tahan kira. Ni dia cerita di Facebook. Facebook ni worldwide, satu dunia boleh tengok. Bayangkan. Tu dalam hidup, kalau mati esok video tu orang masih lagi tengok, macam mana dia kena seksa dalam kubur. Dahsyat zamanan ni. Tu betul, tolong jagalah diri kita, adik keluarga kita, kan? Pesan memesan lah ni. Lepas tu satu lagi yang saya nak kongsikan juga, pengalaman saya belajar di universiti dulu. Ada budak perempuan ni nampak baik sangat, nampak memang macam gadis Melayu terakhir. Kan, dengan baju kurungnya apa semua, dengan tudung litupnya. Mak ayah dia datang. Mak ayah datang nak jenguk anak di universiti tu. Jadi salam, cium tangan ayah apa semua, baru baik je. Mak ayah dia balik, dia boleh naik atas motor RZ dengan boyfriend dia. Gimana pergi mandi sungai dengan tudung buka. Sebab tu apa yang saya nak sampaikan ni, apa yang saya nak sebutkan, jangan kita buat tak kisah pasal anak kita. Kita kena ambil tahu dia.
sekali-sekala jangan bagi tahu kita nak datang. Datang mengejut, pergi tengok dia. Kadang kita duduk sini di Perak, anak mengaji UiTM Shah Alam. Anak mengaji di mana jauh-jauh, Langkau negeri berapa banyak. Kan? Pergi. Kan? Pergi tengok ke apa, nak pastikan anak kita ni. Sebab ni Allah, nak jaga bukan senang. Kita nak membesarkan daripada kecil. Kan? Nanti dia tersilap langkah. Laki yang jenis jahat ni pun, macam mana pun saya pernah tanya, laki-laki jahat mana pun laki, dia tetap nak isteri yang baik. Mak rempit, dia bawa bosia belakang. Dia kata, ini nak jadi bini kamu ke? Manalah ni bosia lah. Dia berapa ramai laki pakai dia dah. Saya Ustaz, kalau nak cari perempuan Ustaz, saya nak jadi ni muslimah yang kat sekolah tahfiz Ustaz. Boleh? Dia kata orang mana boleh cakap. Hang macam tu, mana boleh. Tapi nak ceritanya, siapa pun dia mesti nak perempuan yang terbaik. Dia bukan nak perempuan yang jenis macam tu. Jadi kalau jenis orang perempuan, dia nak supaya dipandang oleh laki, jadi tarikan bagi laki, dia terkejar-kejar pada laki yang sebenarnya laki tak pandang pun dia. Akhirnya jadilah kes macam-macam. Apa nama, anak luar nikah apa semua, kemurungan lah apa semua. Inilah puncanya. Sebab tu kita kena pantau ahli keluarga kita, anak-anak kita, jagalah habis-habis. Anak perempuan, kalau anak lelaki ni boleh tahan, kita jaga sampailah dia menjelang dewasa, kita boleh lepas. Pandailah dia nak hidup, dia nak kerja ke apa kan. Tapi kalau anak perempuan ni sampai besar, kita tetap kena pantau dia. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni walaupun besar, dia masih lagi ada sifat-sifat kurang matang dia kadang-kadang. Sifat kanak-kanak tu masih lagi ada. Sebab ni lah dalam dalil yang kita bacakan tadi, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Mesti kena jaga juga perempuan ni. Walaupun sebab tu perempuan dia tak boleh sendirian. Masa kecil duduk di bawah jagaan seorang lelaki. Mana? Ayah dia. Tapi bila dia besar, kena duduk juga di bawah jagaan seorang lelaki juga. Siapa? Suaminya. Dia tak boleh lepas dia seorang-seorang. Lepas, hanyut. Sebab itu satu lagi pesanan yang juga guru kami pesan, kalaulah nampak macam dia dah mula gelenyar. Tahu gelenyar? Orang Kelantan kata. Kan? Maknanya dah mula gedik lah. Dah mula ada gatai-gatai dia tu. Itu lumrah fitrah manusia. Kan? Maka percepatkan dan permudahkan pernikahan. Percepat dan permudahkan pernikahan. Ni kadang-kadang, minta maaf cakap, kita bagi alasan, nak habis belajar dulu. Jangan nak menggatai. Sedangkan benda tu nafsu. Benda tu tadi, ada perasaan. Kan? Dan dia pula jenis lemah. Duduk pula dalam kawanan jenis nak bercampur dengan macam-macam orang. Duduk jauh daripada kita. Akhirnya setan akan cocok dia. Mak ayah hang bukan tahu pun. Mulalah tidur rumah lelaki ni apa semua ni. Sebab benda tu nafsu yang keinginan. Maka permudahkan. Kalau betul dia nak kahwin, kahwinkan aja. Kahwin tak semestinya nak kena dah duduk serumah dengan lelaki ni. Mungkin lelaki ni pun baru nak cari kerja ke, ataupun dia ni belajar lagi. Tak apalah. Jadi dah ada ikat pernikahan. Dia duduk rumah kita, kita tanggung lagi. Tak apa. Itu orang panggil nikah gantung nama dia. Kan? Nikah gantung ni, yang penting asalnya hukumnya sudah sah. Jadi kalau dia bertemu, itu suami dia dah. Dia tak jadi maksiat. Dan inilah yang menyebabkan setan akan jadi menangis. Sebab setan tak nak kita nikah. Setan nak kita bermaksiat. Itu dia cocok. So, belajar dululah, apalah. Kita punya alasannya tu. Sebab kita ikut trending daripada orang putih. Trending daripada barat. Konon-konon career lebih utama gini. Kita tak memandang agama lebih utama. Kita sibuk dengan careernya dan sebagainya. Kalau nak cerita panjang lagi, ni pukul apa dah? Sikit lagi. Orang perempuan. Hari tu saya buat daurah bahagian haid, nifas, istihadah. Ini pun satu permasalahan bagi orang perempuan, wanita ni. Kadang-kadang dia berlaku, kalau haid dia normal tak apa lagi. Haid dia sama je. Kalau berlaku haid dia berubah-ubah tiap-tiap bulan, menyebabkan nanti ada masa yang bukan haid, istihadah, tapi dia tak semayang dan dia kena qada balik. Sehingga kan kadang-kadang qada semayang, dia pernah kami dapat satu kes 2 bulan berturut. 2 bulan dia kena qada semayang. 1 hari 5 waktu. Kalau 2 bulan 60 hari dah. 60 kali 5. Tekan-tekan kalkulator pun tulis. Ui, banyak kata dia. Mampu hang. Jadi bila jadi macam tu, ada orang perempuan kata, orang macam tu macam mana Ustaz, banyaknya saya nak kena qada.
Inilah jawapan dia. Itu sebab Islam ajar orang perempuan tak digalakkan bekerja. Sebab kerja orang perempuannya di rumah. Untuk buat ibadat, untuk jaga anak, untuk masak, untuk melayani suami. Tapi hari ni dia dah jadi satu trend. Itulah kita anda sebut tadi. Satu trend yang dibawa oleh barat supaya orang perempuan ni boleh survive sendiri. Kononnya boleh hidup sendiri. Supaya dia berkerjaya. Supaya dia tak memerlukan orang lelaki. Akhirnya bila dia sibuk dengan kerja, tanggungjawab sebenar sebagai seorang wanita gagal. Tak dapat layan suami. Tak dapat nak jaga anak-anak dan sebagainya. Kan? Kemudian tak dapat melaksanakan tuntutan yang diperintahkan Allah. Mungkin kadang-kadang qada yang nak kena tanggung tu banyak. Masalah haid dia dan sebagainya. Ni jadi satu masalah sebenarnya. Sebab itu kalau betul-betul lah nak ikut Islam, banyak perkara kita terpaksa tune balik dan tak ikut cara zaman hari ni. Itu yang disebut sebagai mengikut Islam di akhir zaman ni seolah-olah menggenggam bara api. Orang lain semua macam ni, kita saja buat cara lain. Oh payah, bukan senang, bukan benda yang mudah. Orang lain sibuk cari duit apa semua. Atau ada juga alasan kata tapi suami saya gaji kecil Ustaz, kalau saya tak kerja juga nanti nak tampung keluarga. Itu yang kita panggil tadi emosi. Kadang-kadang keinginan hidup kita tu nak taraf tinggi. Sebab tu akhirnya jadi tak cukup. Itu satu sebab. Kadang-kadang nak supaya pakaiannya power, keretanya power, apa semua power. Sedangkan kita tak ukur baju badan sendiri. Jadi kalau kita tahu kemampuan kita takat tu sudahlah. Jangan kita nak ikut trend. Sebab tu kata tadi, kalau kita duduk di pedalaman, kalau kita ada duit sikit pun kita rasa kita dah okey. Tapi kalau duduk di bandar tu yang jadi persaingan. Tengok jiran sebelah bawa masuk perabot baru. Tu tengok kat langsir. Kan? Ada. Jadi masalah jadi macam tu. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga dah Ustaz, saya tak adalah membeli sangat tapi tetap tak cukup gaji suami dia kerja biasa je, gaji dia rendah. Jadi kalau jadi sebenarnya tak juga kita boleh bagi alasan kita kena bekerja. Mungkin kita boleh berniaga daripada rumah. Ni lagi mudah. Berniaga pakai online. Tak semestinya kena ada kedai dan sebagainya. Pakai online je. Jual apa-apa kan. Ataupun kadang orang perempuan dia pandai buat apa. Kek dan sebagainya. Ikut tempahan. Ada orang order baru buat. Lepas tu, mintalah siapa-siapa pergi hantar. Atau suami dia tolong hantar kat rumah orang tu. Dah. Kan selesai. Jadi boleh juga untuk nak bantu suami. Jadi tak ada alasan. Jadi sebab itu mujahadah wanita di akhir zaman ni lagi kena kuat. Dan yang terakhir, dalam hadis juga ada sebut, ada satu peristiwa Nabi kata, ada seorang lelaki ni, Dajjal akan sampai di perkampungan ni. Di perkampungan tu ramai perempuan. Dan memang pun nisbah di akhir zaman, orang lelaki sedikit, perempuan ramai. Jadi kampung tu ramai perempuan, sehingga kan dia takut perempuan yang ada di rumah dia, iaitu mak dia, isteri dia, anak perempuan dia jadi terjebak dengan Dajjal, diikat. Nabi cerita. Benda tu tak berlaku lagi, tapi Nabi tahu dah, Nabi cerita. Sampai tahap diikat ahli keluarga perempuan dia kerana takut mengikut Dajjal. Kerana apa dimaksudkan daripada hadis ni? Bukanlah orang lelaki tak ikut Dajjal, tapi selalunya orang lelaki ni, sebab tu orang lelaki dia layak jadi pemimpin, sebab dia banyak berfikir jauh. Sebab tu orang lelaki dia fikir jauh. Benda dekat dia tak nak fikir. Kadang-kadang birthday bini dia tak ingat. Saya kata birthday bini, birthday dia kadang tak ingat. Kan? Bini bawa kek. Siapa? Awak lah. Saya lah. Dia pun tak tahu. Birthday anak lagi lah. Kan? Sebab dia fikir, dia bukan fikir soal nak birthday apa. Dia fikir lagi 10 tahun ni ekonomi macam mana? Ni rumah dah settle bayar belum? Kereta macam mana? Anak-anak aku nak sekolah lagi 10 tahun, nak masuk sekolah, yuran berapa? Dia fikir sampai tahap macam tu. Tapi orang perempuan, dia fikiran dia dekat. Esok nak makan apa? Petang ni nak masak lauk apa? Dia dekat-dekat je. Dia bukan fikir 10 tahun lagi. Kan? Dia jadi macam tu. Jadi sebab itu bila fikiran dia begitu, memang Allah dah buat macam tu. Jadi dikhawatiri bila Dajjal ni datang, bawa satu benda-benda yang nikmat, dia mudah terikut tanpa berfikir panjang. Ni dia tak fikir jauh. Dia terus, ini best ni, Dajjal bawa ni. So, terus ikut.
Dan hari ni belum lagi Dajjal, baru cucu cicit Dajjal. Berapa ramai dah perempuan ikut. Saya hari tu balik daripada umrah, kan, turun kat airport tu, balai ketibaan tu kan, tempat orang tiba tu. Saya keluar tu, tolak troli bawa beg tu, tengok perempuan ramai. Nah, siap bersorak. Saya ingatkan sambut saya. Kenapa ramai sangat ni kan? Rupanya ada artis belakang tu. Kan? Tapi saya tak kenal lah, artis Korea ke mana saya tak tahu. Menjerit macam histeria. Saya memang senyum. Ingatkan saya ke? Belakang. Artis Korea ada sambutnya. Kan? Ni perempuan-perempuan ni. Itu belum Dajjal sungguh datang. Tu baru cucu cicit Dajjal. Dah tergila-gila dah. Apa yang digila sangat pun, kadang sampai menangis-nangis. Kalau peliknya sampai menangis. Nah, konsert Coldplay hari tu, ada budak perempuan, nah, dia dapat tiket, Allah cium, macam tu. La ilaha illallah. Kita ingatkan tiket pergi umrah ke apa? Tiket pergi umrah cium macam tu tak apalah, kan? Sebab cinta ke Nabi. Ni habis. Betul, tolonglah jaga habis-habis. Sebab tu kita kena pantau telefon anak-anak. Kalau dia letak password, tegur, cakap, mak dan ayah ada hak untuk tengok telefon anak. Kan? Ada hak. Kalau boleh jangan bagi dia beli sendiri telefon. Sebab bila dia beli sendiri, kadang-kadang kita kena nak ajar anak kita berdikari, kita bagi dia duit, suruh dia simpan dan dia beli sendiri. Bila dia beli sendiri, dia akan rasa ni hak dia. Bila dia rasa ni hak dia, mak ayah tak boleh masuk campur. Telefon ni saya punya, saya beli sendiri. Asal ayah nak tengok pula, asal mak nak tengok pula. Jadi kalau kita yang beli, itu hak kita. Kalau dia marah ni apa? Telefon ni mak yang belikan untuk kamu. Jadi mak ada hak untuk nak tengok. Jangan bagi dia duit sangat. Bila dia duduk dalam jagaan kita, jangan bagi dia duit. Melainkan dia dah besar. Sebab tu lagi-lagi orang perempuan. Kalau orang lelaki tak apa lagi, dia boleh berdikari hidup. Orang perempuan ni. Sebab tu macam tadi saya sebut, ingat, orang perempuan dia tak boleh lone ranger dia seorang. Dia mesti tetap macam mana, apa jua keadaan pun mesti di bawah jagaan. Selagi mana dia belum nikah, bawah jagaan dia ayah. Lepas dah menikah, bawah jagaan dia suami. Masa tu kita lepas dia tak apa dah. Sebab suami dia yang akan tanggung dia. Kan? Jadi, telefon cek. Tengok apa, dengan siapa dia berkawan. Dia selalu mesej siapa. Pantau. Bukan kita nak busybody. Tapi sebab ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah sebut. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Nak ke kita masuk syurga? Anak masuk neraka. Tergamak ke kita? Kita kalau di dunia ni pun anak kita terbakar kat dalam rumah. Mesti kita nak selamatkan dia sebab api. Kita tak sanggup tengok anak kita dibakar. Dah takkan kita sanggup tengok anak kita dibakar di hari akhirat. Kan? Sebab tu kita kena jaga benda-benda macam ni. Dan kena ada pemantauan. Dan didiklah sehabis-habisnya supaya tanam bahawa mahalnya seorang perempuan itu bukan pasal lawa, cantik dan sebagainya. Tapi mahalnya kerana sifat malu dia. Sebab itu, kalau yang diajar Nabi ni, tak apalah. Orang tanya saya juga, adakah tutup muka ni, bernikab ni sampai tahap wajib? Tidak. Kan? Dia sunat sahaja. Tapi kalau sampai boleh menimbulkan fitnah, dia boleh jadi wajib. Maksud fitnah ni mungkin muka dia terlampau cantik sehingga bila lalu dia semua orang nak tengok. Maka dia kena tutup. Dan juga kadang-kadang hari ni nikab juga jadi satu trend. Orang pakai nikab, anak-anak gadis, kan? Pada asalnya dari segi syariat dia baik. Tapi bila dah menikab, tunjuk pula dekat video. Padahal tujuan bernikab tadi untuk melindungi wajah. Tapi kalau ada tunjuk dekat video tu bukan melindungi, tu lagi nak pamer. Buat pula video TikTok apa semua sambil pakai nikab ni. Gini, yang pelik tangan bengkok ni. Kita ingatkan dia cacat ke apa. Rupanya style dia biar nampak gedik dia tu. Ni masalah kan. Jadi mencemarkan imej Islam, mencemarkan sunnah baginda Nabi, sunnah isteri-isteri Nabi dan sebagainya. Jadi kalau dah tutup, maknanya memang tutup. Jadi sebaik-baik seorang wanita yang banyak duduk di rumah. Jangan banyak keluar. Sebab tu dalam solat berjemaah pun, lelaki paling afdal di masjid, perempuan paling afdal di rumah. Yang sebenarnya solat berjemaah, perempuan afdalnya di rumah. Melainkan ada majlis ilmu, ada kuliah, kan? Itu pun sepatutnya kuliah agama, lelaki yang pergi dengar kuliah. Suami yang wajib. Bila sampai rumah, dia pula buat kuliah untuk isteri dan anak-anak dia. Jadi orang lelaki patut yang mengaji kitab. Balik rumah, dia pula buka kitab dekat rumah.
Tapi takutlah dia balik rumah buka kitab ni pun terbalik buka. Anak kata terbalik bah lah. Jadi kalau lelaki dia tak mampu nak sampaikan ilmu pada isteri dan anak, maka dia kena bawa isteri dan anak dia ke masjid untuk belajar bersama. Macam tu, ikut kaedah asal. Tapi pelik di tempat kita ni, kuliah muslimin ada tu, dia tak ada khusus kuliah muslimin, dia kuliah umum je. Tapi yang ada kuliah muslimat. Macam kita ni. Kuliah muslimat. Yang sepatutnya kuliah muslimin tu yang utama. Sebab lelaki yang wajib mengaji betul, bukan muslimat. Muslimat ni dia mengaji dengan suami dia. Yang sepatutnya begitu. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, kita buat apa yang kita mampu, asalkan kita niat untuk jaga agama kita. Dan jagalah maruah, jagalah nilai mahal yang telah Allah letakkan pada seorang perempuan. Perempuan ni memang sangat-sangat mahal. Kenapa dikatakan mahal? Apa saja pada tubuh badan dia, pada diri dia, suara dia, tak kiralah apa pun ada yang pada diri dia, semuanya orang cakap apa, power, hebat, mahal. Betul? Jari dia mahal, walaupun tak tengok muka lagi, kan? Macam budak tafiz kan, dia di sekolah tafiz, mana campur lelaki perempuan. Sekali tu nak balik ke kampung, duduk tunggu bas kat bus stop, duduk gini. Ada orang perempuan duduk sebelah, dia tak nak tengok lah, dia tafiz kan, pakai serban, dia jeling gitu je. Dia jeling budak perempuan duduk sebelah, budak perempuan tu gerak jari gini, berdarah hidung. Ada mak kata, jari pun cantik dah. Itulah kata mahal. Sebab tu lagi tutup lagi mahal. Gitu. Sebab dia barang mahal. Insya Allah. Kalau dah insya, itu maksudnya dah habis. Kira sedikit sebanyaklah kita dapat pencerahan dan pendedahan. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman. Dan jangan hanya terhenti di sini, dakwah kita sampaikan pada jiran-jiran, anak-anak, jaga keluarga kita, adik-beradik, dan sampaikan supaya terus terjagalah wanita muslimah ni, wanita Islam ini terus kekal mahal di dunia lagi di akhirat. Insya Allah. Jadi cukup sekadar tu apa yang dapat dikongsi dan disampaikan. Moga-moga memberi sedikit sebanyak kefahaman. Kalau tak banyak sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum tu, di luar sana ada boleh. Ya. Di rumah juga. Tadi yang disebut tadi tu, ulama sebut tu untuk solat fardu pun afdal di rumah, apatah lagi solat sunat. Sebab tarawih ni sunat aja. Jadi afdalnya buat di rumah. Buat dengan anak-anak ke. Pahala berjemaah tu, suami solat di masjid, kita ni dapat pahala. Okey. Ni soalan ni pun pernah ditanya kepada Syekh Nuruddin. Maka Syekh kata, yang mendapat pahala solat berjemaah, solat di masjid orang lelaki. Habis orang perempuan macam mana? Maka orang perempuan masjid ni itu rumah. Mana dia semayang di rumah dengan sebab nak menjaga maruah, nak jaga auratnya dan sebagainya. Maka dia semayang di rumah tu mendapat pahala macam semayang di masjid juga. Maknanya pahala dia pahala besar dah. Satu, pahala menjaga maruah, pahala taat suami. Tapi kalau nak pergi juga, dia kena pergi dengan suami. Pergi sendiri tu yang jadi memang ada ulama contemporary, ulama yang moden kata boleh dengan syarat tidak timbul fitnah. Betul. Memang boleh pun. Cuma jelah kalau lebih baiknya, kalau kira lebih afdalnya, itu di rumah. Lebih terjaga. Tapi kalau pergi juga, adakah berdosa? Tak sampai tahap berdosa. Selagi mana kita tak buat benda yang haram lah. Janganlah pula pergi tu jeling kat Tok Bilal. Tu orang jadi masalah. Kan? Tok Bilal pula mau meninggal bini. Tu contohlah kan. Boleh tak menjawab soalan? Jadi cukup sekadar tu lah. Saya ni kalau makin lama makin merepek. Okey, di luar sana ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tafiz kami lah. Jadi bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma.
Dan ini juga keberuntungan seorang wanita itu, kerana perempuan lah yang banyak membeli. Jadi harap-harap hari ni habis, insya-Allah. Nah, jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.